Jadi mana main sayur sawi Pak Choi ada, bendi ada, cili padi. Nak sawi ni juga? Oh, sama macam Pak Cik tu? Okey. Sekejap ini awak punya. Apa ambil dekat bawah saya punya? Yang bising. Yang saya nak jual kat Pak Cik tadi, grade lain. Grade bawah punya. Yang Cik Adik hari ni special, istimewa. Khas. Grade A, baik punya. Oh, ada beza pula grade A dengan grade B. Mestilah nak untung lebih. Yang orang kita ni tak kisah jual sayur. Janji kenyang je, boleh makan je. Kita jual yang grade B. Kita nak untung lebih, kita jual kat orang luar negara. Diorang sanggup bayar lebih. Diorang dapatlah sayur grade A. Macam tu lah. Mana boleh macam ni? Tak adil lah. Kita sebagai rakyat Malaysia nak juga makan sayur grade A. Okeylah macam ni lah. Cik Adik dah bayar. Lagi istimewa. Cik Adik ambil je hari ni. Saya pergi percuma. Tapi itulah, jangan bising-bising, okey? Macam ni saya tak jadilah beli. Ada pula double standard. Aduh, tapi jangan bising. Kita beli nanti. Ada. Apa awak tu beli apa duit? Tak tahulah. Dah lah tak ada beli sayur. Tak apalah. Dengan duit ni, saya beli saja awak. Ambil spoon ni tak apa. Saya nak sebakul. Ni. Satu juga Kejap ambil plastik kejap. Ni plastik. Ya. Oh. Toilet tak ada? Toilet tak ada. Ambil pakai beg ke? Sila beg. Tak, kotor nanti. Jangan risau, tak kena cas. Kualiti terus, senang. Nanti terus goreng je. Tak payah plastik semua. Sebab nanti kau mesti nak cas juga kan. Terima kasih lah. Okey, terima kasih. Kita nak. Ada minyak? Oh, dia jual sayur je. Okey, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara langsung dari Pasar Tani Angkasa Puri. Pasar Tani Angkasa Puri. Saya hari tu buat promo dekat Coket. Jadi diorang bagi saya tender untuk jual buah dan sayur dekat RTM. Untunglah kan. Ustaz, tadi kenapa hang bawa kuali? Bawa plastik je lah. Senang kan. Sebelum ni kan yang peniaga tu kata kalau nak plastik kena charge kan. Tak payah plastik. Bawa kuali terus. Masak terus. Okey, baik. Apa khabar semua? Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di TV1. Seperti biasa, suara kita, hak kita. Syahrir dan juga Fazlilah. Hari ni berlainan sikit lah. Oh, ya. Jarang kan kita ada props sebegini? Selama ini episod yang ke-112 macam tu, tak pernah pun ada prop macam ni, Syahrir. Terima kasih Fama, terima kasih banyak-banyak kerana sudi membawa. Sebab bukan apa hari ni, memang tajuk kita nak cerita pasal grade sayuran dan buah-buahan ni. Cerita-cerita kat Fama, kalau setakat cakap teori saja, orang tak nampak. Jadi Fama kata apa kata kita bawa buah-buahan dan juga sayur-sayuran sekali ke studio kamu. Alhamdulillah dapatlah kita hari ni. Kita nak tunjukkan buah-buahan segar-segar ni yang datangnya dari Cameron Highlands. Contohnya ni, nak uji Syaril lah kan. Tak payahlah. Syaril, okey. Okey, ni sayur apa? Kopi. Tahu. Okey. Ni tahulah timun kan? Timun. Okey, tapi Syaril kata ini apa? Ini buah tebikai. Kalau Kelantan panggil apa? Timun apa? Timun Cina. Timun Cina. Kelantan dia unik sikit. Kita ada kat sini ada buah pisang, buah apa nama tu, tebikai susu ataupun honeydew katanya. Itu rock melon. Rock melon. Okay, ini antara buah-buahan segar lah. Yang biasanya kalau pisang, saya jujurlah kalau Fazli macam pergi kat pasar tu, ada tak mereka buat grade-grade macam ni ataupun suka hati kita je nak beli ke macam mana? Saya rasa itulah, saya tak pernah tanya pula ada grade-grade ke tak. Tapi kan? tak ada label-label, tak ada? Tak ada. Saya tengok yang mana berkualiti, itulah yang kita beli kan. Tengok macam tebikai ni lah. Kita tengok ni luaran ni memang kalau tengok kulit ni hijau semua macam ni, saya rasa ni baik ni sebenarnya. Jadi kita akan beli macam ni lah. Tapi sebenarnya Syahrir nak katakan bahawa sebenarnya buah-buahan ni sebenarnya ada dia punya grade-grade dia. Ada grade dia sebenarnya. Sebab sembang-sembang dengan Fahma tadi, kalau dulu kita ada grade 1, 2, 3, lepas tu ditukarkan grade A, B, C. Lepas tu sekarang ni, ini grade dia. Cuba angkat sikit. Angkat sikit mana? Okay, kita ada grade premium, kita ada grade 1, grade 2. Tapi yang paling bagus lah. Paling bagus premium lah. Okay, dan yang pastinya harga pun berbeza-beza lah. Kualiti pun berbeza. Betul. Nampak kalau premium Kobis ni. Nampak. Okay. Kalau yang grade 1? Ni, sini. Okey, ini grade B, bukan grade B ataupun grade 2 lah. Tengok dekat sini dia lain punya sikit, kan? Lain sikit, macam dah kuning-kuning sikit. Fresh lah. Tak fresh sangat lah. Tapi masih lagi boleh dimakan sebenarnya. Boleh. Kita tak cakap tak boleh makan. Macam kalau timun ni tegang, dia punya struktur dia cantik lah. Kalau grade 2 nampak bengkok sikit.
Kalau grade 2 ni dah kecut terus dah. Tapi terserah pada kita lah kan. Sebenarnya pilihan terletak di tangan kita. Cuma persoalan hari ini, bagaimana boleh kita tahu grade premium, grade 1 dan juga grade 2 supaya hak kita dapat kita tahulah. Jangan sesekali kadang-kadang kita bayar grade premium tapi kita dapat grade 1. Itu yang kita nak bagi tahu anda semua hari ini. Yalah, seperti mana yang kita tahu bahawa kita kalau nak dapatkan sayur-sayuran yang segar dan juga bermutu, kita tahu datangnya dari Cameron Highlands. Okey. Tetapi ada juga Persatuan Pengguna Islam Malaysia menyatakan bahawa sayur-sayuran yang ada di sana juga dijual kepada negara jiran, yang mana yang dijual ke negara jiran itu adalah grade yang berkualiti saja. Berbanding di Malaysia mereka jual grade yang macam ni lah, grade nombor 2 dan sebagainya. Jadi itu persoalan yang kita nak tanya kejap lagi, adakah benar kenyataan itu, dan nak tanya juga adakah yang grade kedua ini mendatangkan kesan kepada diri kita. Macam kita takut juga lah kan, dari sudut kesihatan, dari sudut kesihatan juga macam mana kan. Okey. Baik, kita bawakan kepada anda gambaran awal bingkisan mengenai grade buah dan juga sayuran ini. Sebelum kita akan bersama dengan dua orang tetamu selepas ini. Ini dia. Dua tetamu kita dah ada. Kita jumpa selepas ini. Makan pisang. Makan pisang, mana buka? Ni. Seperti yang kita sedia maklum, sayur-sayuran dan buah-buahan adalah baik untuk kesihatan manusia kerana kandungan nutrisinya seperti vitamin, mineral, lemak, protein dan karbohidrat. Di negara-negara maju seperti Britain, Amerika Syarikat dan Jepun menjadikan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai menu utama kerana mereka percaya dengan mengamalkan makanan sihat dapat meningkatkan kualiti hidup. Pengambilan sayur-sayuran serta buah-buahan penting dalam pemakanan sihat kerana ia bebas dari kolesterol serta mempunyai kandungan lemak dan kalori yang rendah. Sayuran hijau dikatakan mempunyai khasiat dan kebaikan seperti boleh membantu proses menurunkan berat badan, mampu mencantikkan kulit, membina dan memperbaiki tulang, memastikan sistem imunisasi kuat dan boleh menangani masalah kesihatan seperti kanser, penyakit hati, kencing manis serta darah tinggi. Namun baru-baru ini timbul dakwaan mengatakan sayuran yang terdapat di pasaran tempatan adalah sekadar grade B, sekaligus menimbulkan pelbagai persoalan. Menurut laporan akhbar Cosmo Ahad baru-baru ini, pengeluar sayur-sayuran terutama dari Cameron Highlands mengekspor tanaman mereka yang berkualiti tinggi ke luar negara, terutamanya Singapura. Ia dibuat atas dasar keuntungan yang diperolehi lebih lumayan. Tindakan itu mendapat perhatian Persatuan Pengguna di Malaysia apabila kegiatan ekspor itu dibimbangi mendatangkan kesan tidak baik kepada pengguna tempatan kerana mereka terdedah dengan risiko penyakit jika memakan makanan berkualiti rendah. Menurut pakar nutrisi, individu yang memakan sayur-sayuran yang kurang berkualiti boleh menyebabkan keracunan dan kemungkinan mengalami kesan sampingan seperti muntah-muntah dan sebagainya. Berdasarkan laporan akhbar tersebut, lebih 20% daripada pengeluaran sayur-sayuran yang dihasilkan di negara ini diekspor ke Singapura setiap hari kerana permintaan yang tinggi sekaligus menguntungkan pengusaha tanaman itu. Pengeluar sayur-sayuran di Cameron Highlands dianggarkan memperolehi pendapatan antara RM800,000 hingga RM1,000,000 sehari hasil jualan yang diekspor. Antara sayur-sayuran yang mendapat permintaan tinggi seperti kubis Cina, cili bengali dan tomato. Disebabkan hal ini, terdapat tauke-tauke kaya dari luar negara mengambil kesempatan dengan menaja penduduk tempatan dan warga asing untuk melakukan pencerobohan dengan menanam sayur-sayuran di tanah-tanah Cameron Highlands. Selain Singapura, 10% sayur-sayuran tersebut diekspor ke Hong Kong dan beberapa negara Asia yang lain. Akibat mengejar keuntungan yang tinggi, dibimbangi boleh memudaratkan pengguna di negara ini. Persoalannya, adakah semua jenis sayur-sayuran yang didapati di pasaran tempatan sekadar berkualiti grade B? Adakah ia hanya melibatkan sayur-sayuran yang ditanam di Cameron Highlands sahaja? Ironinya, jika kita mampu mengeluarkan dan mengekspor sayur-sayuran yang berkualiti tinggi ke luar negara, mengapa perlu kita import sayuran dari negara lain? Atas alasan apakah kita perlu menerima kualiti sekadar grade B sahaja? Sebagai pengguna dan pembeli yang bijak,
ambil pendekatan untuk lebih teliti ketika memilih dan membeli hasil tanaman, terutamanya sayur-sayuran. Utamakan kesihatan dengan memiliki produk yang terbaik. Awasi pemakanan kita untuk jaminan kehidupan yang lebih sihat dan berkualiti. Ya, itu dia laporan khas yang dibawakan untuk anda berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Sebenarnya, kalau ada di antara kita yang tak makan sayur pada usia yang muda, memang sangat-sangat rugilah. Dan ibu bapa yang mana-mana ada anak kecil kena suruh. Terasa lah. Terasa? Nampak? Jadi macam tu tau. Sebab apa? Kadang-kadang ada yang orang yang dah besar, macam Syaril, start makan sayur umur apa? Allahu Akbar. Saya buah daripada kecil, tapi sayur memang sampai sekarang tak makan juga. Serius? Semua jenis sayur awak tak makan? Kecuali kacang, bunga kobis dengan salad dia. Oh, ya ke? Yang lain semua tak makan. Tapi itulah dia. Kalau ada juga saya dengar, kalau makan sayur, kulit tak berapa nak cantik. Tapi saya tengok Syaril, awak kulit okey tak ada masalah. Ini topeng ada orang cakap macam tu ke? Ada. Siapa yang, sebab ada lah orang cakap, kalau kau tak makan sayur, kulit kau akan macam hitam, macam tak licin. Tapi kalau makan sayur, boleh menghaluskan kulit. Macam itulah. Tapi bergantung jugalah pada badan. Termakan grade C kot. Okey, ada di luar sana tu anda boleh hantarkan komen ke cadangan ke di Facebook kami Suara Kita Hak Kita, ataupun anda boleh telefon terus di talian 03-2282-3043 bercakap dengan Big Boss saya dekat sana tu. Orang kuat Fahma dekat sana tu, Syaril. Okey, jom. Fazli, hari ini saya izinkan anda ke sana. Anda pergilah nak makan apa. Serius? Betul. Lagi habis dah habis dah. Okey, baik. Kita bertuah hari ini, kita ada ketua pengarah Fahma, Datuk Ahmad Ishak. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Biasa kita bertemu di Selamat Pagi Malaysia. Hari ini kita bertemu di sini. Terima kasih banyak-banyak dengan banyak buah dan sayur hari ini. Okey, terima kasih. Okey, dan kita juga ada Encik Tayana Ramadas, Timbalan Pengarah Cawangan Pematuhan Domestik, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar? Baik. Kali kedua sampai Kali kedua. Sebelum ni tajuk Tarikh luput. Tarikh luput. Ini pun kita nak tanya juga tarikh luput ni. Okey, baik. Saya mula dengan Ketua Pengarah Fahma dulu. Tadi banyak kita berbicara mengenai grade B. Betul, sekarang memang kita dah guna premium 1, 2. Grade yang lain kita dah tak guna. Mungkin cerita sikit perubahan grade. Ya. Memang grade dahulunya memang ada industri memakai grade 1, 2 dan 3. Okay. A, B dan C. Kemudian dulu ada pula A, 1A, double A, triple A sebagainya. Okey. Jadi sekarang ni kita ada Malaysia Standard ni. Sebab grade yang kita formulasikan ataupun kita bentuk tu melalui Malaysia Standard. Dan kita rangkumkan tu kepada 3 grade utama, iaitu premium, grade 1 dan grade 2. Jadi adalah dia punya ciri-ciri perbezaan antara grade-grade ini berdasarkan kepada penentuan grade yang telah kita tentukan bersama. Tadi saya lihat Syaril dengan Fazli cakap pasal grade tu, betul lah tu? Betul tu. Dari segi contohnya macam aspek kesegaran buah-buahan. Kemudian dari segi kecacatan. Kemudian nampak bentuk sayur atau buah tu begitu cantik. Ini merupakan ciri-ciri utama dalam penggredan. Dan kita pun sebenarnya telah pun mewartakan satu akta mulai tahun 2008, iaitu akta yang kita panggil akta GPL. G itu bermaksud adalah grading, P itu packaging dan L itu labeling. Maksudnya adalah kita nak supaya petani kita ni mendapatkan grade yang terbaik, yang baik, ataupun yang sempurna, kemudian dibungkus dengan selamat dan dilabel dengan betul. Ini adalah akta yang kita adakan pada tahun 2008. Jadi hari ini kita menguasakan akta berkenaan. Jadi mana-mana pihak yang melanggar peraturan itu ada tindakan-tindakan yang kita kena ambil lah. Jadi itulah. Sebenarnya ini penting. Tajuk malam ni pun memang sangat penting sebagai seorang pengguna. Mereka punya hak untuk mendapatkan grade yang betul. Grade yang betul. Kita maklum bahawa dalam pasaran untuk sayuran dan buah-buahan, pelbagai bentuk sumber bekalan datang ke tempat kita. Sama ada dari tempatan ni biasanya sayur tanah tinggi seperti di Kemaran Highland, Kundansang, sayur tanah rendah, sayur berdaun, sawi, kangkung bayam, sayur berbuah, timun, petola, peria sebagainya. Nasib baik tak ada. Tunjuk tak tahu ni Fazli. Kemudian ada sayur kampung. Kemudian kita ada benda-benda yang diimport. Negara kita banyak import dari China, daripada Indonesia sebagainya. Jadi kita tak nak, kalau kita tak amalkan peraturan-peraturan di bawah peraturan akta grading, packaging dan labeling ni, kita akan tempat lambakan benda-benda tak elok. Jadi maknanya kita selalu mendapat
kualiti produk sayur dan buah ni yang tak sempurna lah. Begitu juga kalau kita nak ekspor. Kita nak ekspor yang terbaik. Kan? Betul. Sebagai contoh macam kita, buah belimbing kita. Salah satu daripada buah yang merupakan satu komoditi utama kita ekspor ke negara barat di Eropah. Jadi dahulunya industri, pemain industri ni tak ikut sistem. Ikut suka hati nak hantar apa grade, dibungkus ikut campur-campur dan sebagainya. Jadi ini akan merosakkan industri. Jadi hari ini kita kenalkan akta penggredan ni. Siapa nak ekspor, dia kena ikut peraturan inilah. Jadi ini memberi peluang kepada industri. Itu sebagai sedikit pengenalan tentang pentingnya aspek penggredan di bawah akta grading, packaging dan labeling ni. Okey, baik. Encik Thailand sendiri mewakili Kementerian Kesihatan. Kalau kita nak cakap mengenai kesihatan, biasanya sebelum ni kita banyak bagi nasihat, jangan makan gula banyak, jangan garam terlebih. Itu benda-benda yang kita selalu nasihatkan. Tapi dari sudut buahan dan sayuran, kalau kita mungkin sentiasa beli sayur-sayuran yang grade-nya rendah, kualiti makanan, adakah itu turut memberi kesan kepada tubuh badan? Memang ada kesan pada tubuh badan. Jadi antara kesan-kesan sayur yang tidak atau buah-buahan yang tidak berkualiti ni, yang pertama pengurangan penyerapan zat makanan ke dalam badan manusia, seperti vitamin dan mineral dalam sayuran yang penting untuk kesihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, sayuran yang telah rosak serta masih mempunyai pasir dan mendasing pada permukaan boleh menyebabkan pencemaran makanan sehingga berlakunya keracunan makanan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sayur yang disediakan dalam keadaan persekitaran yang kotor dan menggunakan peralatan seperti pisau yang tidak bersih boleh menyebabkan pada pencemaran silang dan sayur berkenaan tidak selamat dan tidak untuk dimakan. Itu antara tiga aspek yang kita perlu ambil kira. Dari sudut penyediaan pun memberi kesan. Ya. Okey. Cumanya Encik Thailand, kalau kita boleh katakan juga, kadang-kadang kita ni beli buah ataupun sayuran yang baru, yang bagus. Tapi kita simpan dekat rumah pula, cara penyimpanan tak betul. Kadang-kadang nak buang takut bazir. Jadi kita pun makan juga buah-buahan yang mungkin dah lama sikit. Dari sudut penyimpanan ni ada nasihat ke daripada sepatutnya buah-buahan dan sayuran ni patut disimpan pada suhu yang dingin lah. Suhu dingin untuk mengekalkan kualiti. Kalau kita simpan buah-buahan tersebut pada suhu bilik atau suhu yang panas untuk jangka masa yang panjang, kualiti dari segi zat, vitamin dan vitamin contohnya akan berkurangan. Jadi saya rasa untuk mengekalkan kesegaran sayuran dan zat makanan yang ada dalam sayuran tersebut, perlu simpan pada suhu yang dingin lah. Seboleh bunyi dalam peti sejuk. Peti sejuk elok. Betul, lagi tahan lama. Datuk, sebelum saya nak tanya soalan kepada Datuk seterusnya, kebetulan penerbit dia sempat pergi dapatkan pandangan umum, komen-komen mereka mengenai buah-buahan dan juga makanan sayur-sayuran ni. Jadi jom, Fazli, kita dengar dulu Fazli. Okey, jom. Saya tak tahu pula sayur ni ada grade A dengan grade B. Sebab selama ni saya memang beli je. Tapi bila dah ada grade A dan grade B ni, of course lah saya nak cari sayur yang grade A. Sebab saya sanggup bayar untuk dapatkan barang yang berkualiti. Tidak sepatutnya. Sepatutnya kita diberi grade yang baik lah, lebih baik lah daripada sayur tu dihantar ke tempat lain. Yang lain. Sebab apa? Sebab sayur tu kan kita yang tanam. Kita tanam sendiri. Sepatutnya kita yang sepatutnya merasa dapatkan grade yang baik, lebih baik daripada negeri yang lain. Kita selalu angkat A punya barang lah itu, B punya itu korang DP angkat itu. Semua kita mesti mau cari itu A punya baik punya itu mari mereka lah, jadi macam itu saja lah. Kita pergi pasar Pulau mesti mau cari A punya barang. Kalau A tak kira barang angkat B saja lah, itu saja lah. Paksa lah. Paksa mau angkat itu B punya barang lah, itu saja lah. Tapi kalau boleh mau ambil semua A lah. Kalau ada A punya kita angkat A punya harga lah, macam. Pasal kita pun mau customer angkat baik punya barang jana, macam B punya dia tapi tahan. Kalau A punya dia boleh tahan satu hari, dia boleh tahan tak kisah. Kalau B punya dia satu hari sudah
layu, losak apakah itu sajalah. Saya selaku peniaga kedai makan, so hari-hari kita orang kena beli sayur untuk customer. And satu hari tu saya baca surat khabar, so saya dapat tahu sayur ni ada macam-macam grade. So bila dapat tahu tu, kita orang lebih berhati-hatilah untuk memilih sayur tu supaya tak dapat komplain daripada customer ke. So customer pun dapat merasakan sayur yang lebih sihat. Ya, itu dia pandangan orang ramai, Datuk, yang sempat saya temu ramah di Pasar Chowkit. Ya. Seperti mana yang Datuk lihat tadilah, orang ramai sebenarnya memang tidak perasan langsung. Ya. Ada penggradean kat situ. Macam tadi premium 1 dan 2. Tapi macam orang ramai di sana memang tak tahu. Memang tak ada grade. Memang tak ada, saya pergi sana memang tak ada paparan grade langsung pun. Ya. Jadi bagaimana tu, Datuk? Okey, tadi kita lihat dari segi bila kita meramah ni, kita dapat lihat sebenarnya dalam industri kita mengaturkan sayur atau buah sampai pada pengguna tu, ada 4 kategori pemain dia. Satu adalah petani atau pengeluar. Kedua adalah pemborong. Ketiga adalah peruncit dan akhirnya pengguna. Jadi apabila sistem itu berlaku, sebenarnya petani, pemborong dan peruncit, mereka dah tahu apa grade A, apa grade premium, grade 1, grade 2. Jadi memang dan kepada pengguna-pengguna yang sentiasa selalu ke pasar ni, dia sudah faham. Jadi memang tak dapat nafikan bahawa ada di setengah-setengah pengguna tu mereka tak begitu arif tentang grade-grade sesuatu jenis sayur dan buah. Sebab itu saya kata tadi, kita melaksanakan akta grading, packaging, labeling ni ataupun pembungkusan, penggredan, pembungkusan dan pelabelan ni supaya semua pihak mematuhi peraturan ni. Dan kita bersetuju bersama inilah satu jenis hasil sayur dan buah ni, ini grade dia. Yang dikatakan grade. Kita hari ini kita ada mendaftarkan hampir 76 jenis sayur dan 56 jenis buah. Yang ini grade-grade dia. Jadi untuk itu memang kita mengadakan pendidikan dan juga hebahan. Dan satu lagi di bawah akta ni, setiap peruncit tu dia kena letakkan label yang betul. Label yang betul maksudnya dari mana datangnya hasil berkenaan. Yang kedua grade apa. Yang ketiga harganya. Ini 3 perkara yang kepada seorang peruncit dia kena letak. Jadi dan dia kena buat sisihan lah. Sisihan maksudnya dia kena asingkan yang grade B, grade A ataupun grade premium, grade 1 dan 2. Jadi itu satu akta. Jadi kita kena patuhi akta berkenaan. Saya ambil satu contoh macam kita di Malaysia ni, alhamdulillah kita terkenal dengan buah mempelam harum manis. Dan kita anggap harum manis merupakan mangga yang termahal di Malaysia. Mencecah harga RM35 hingga RM40 sekilo. Jadi ini satu permintaan daripada pengguna. Pengguna sanggup bayar harga kerana kualiti dia. Jadi barangkali ada satu keadaan di kalangan peruncit yang mengambil kesempatan. Betul. Tidak mengamalkan penggredan yang betul, pelabelan yang betul dan pembungkusan yang betul. Sebagai contoh, orang biasa mungkin tak begitu perasan antara bentuk buah harum manis dengan bentuk buah kita panggil mas hitam. Mas hitam. Tongdam. Ataupun kita kata mempelam jenis yan. Yan, dia panggil yan. Ketiga-tiga ni kalau orang tak biasa, dia tak tahu mana satu yang harum manis, mana satu tongdam, mana satu yan. Dia anggap semua sebagai harum manis. Jadi kalau kata seorang peruncit tu, dia ambil kesempatan, dia letaknya ketiga-tiga ni dalam satu bakul, mengatakan ini harum manis dan jual pada harga harum manis. Wahal harga tongdam atau mas hitam ni harga mungkin RM10 sekilo saja. Harga runcit. Mungkin harga mempelam yan pun mungkin dalam RM10 berbanding dengan harum manis RM30 ke RM40. Jadi ini satu penipuan. Jadi ini hak pengguna, orang kata ni tergadai lah. Patutnya dia kena tahu apa dia membayar dengan nilai wang dia. Tadi saya dengar tadi sebut, kalau kita buat dalam bahasa ini, value for money lah. Nilai wang kita beli barang tu. Kita beli barang yang elok, kita makan pun orang kata menikmati dengan sepenuhnya kualiti barang berkenaan. Jadi inilah yang kita katakan bahawa semua pemain-pemain ni dia kena patuhi akta ni. Dan ini satu akta yang bagus untuk kita melindungi hak pengguna kita. Juga memberi manfaat kepada petani supaya atau pemborong atau peruncit supaya menjual mengikut apa yang sebenarnya grade dan juga label sebenarnya. Jadi petani akan menggalakkan mengeluarkan hasil yang begitu menempati grade yang terbaik, grade premium.
Jadi itu yang saya maksudkan. Ya sebenarnya je lah nak membantu pihak peniaga ataupun pihak kementerian pun kita semua pengguna lah. Kalau kita beli kita tanya, kalau dia tak jawab kita tak beli, mungkin memberi kesan pada pengguna. Ni kalau kita layan je, ambil je kan. Kadang-kadang mereka pun buat sambil lewa. Baik Fazli, kita tengok di Facebook satu dua Fazli. Yelah macam Uncle Chinese tadi pun saya puji juga. Macam dia pun kalau dia nak ambil sayur ke buah ke, dia peniaga. Dia ambil grade premium saja. Kalau anda kata stok tak ada, premium tak ada, terpaksa tu dia kata terpaksa ambil yang grade pertama dan dia memang nak bagi yang terbaik. Nak bagi terbaik untuk pengguna. Okey, kita tengok ini di Facebook. Wan Bartowski kata kat sini, makin lama makin pelik nama-nama. Macam Rusia. Nama-nama pengguna Facebook kita. Okey, katanya kat sini kalau tempat kami ni di Labuan, okey. Kebanyakannya sayur-sayuran yang ada di pasaran berkualiti, tetapi sayur yang dijual di supermarket lebih berkualiti berbanding di pasar. Nak import kat luar tak sesuai disebabkan kebanyakan sayur yang ada di Labuan datang dari negara Sabah. Negara Sabah. Negara tu boleh, negeri Sabah sebenarnya. Lagipun kita pengguna pandai membezakan sayur tu berkualiti ataupun tidak. Okey, ini ada satu soalan mungkin diajukan kepada Datuk Ishak. Pepijat Syami Syamito kata, sebagai mana seorang pengguna dan juga sebagai pembeli sayur-sayuran di pasaran, rakyat Malaysia sudah pun meneliti pelbagai video termasuklah penghasilan sayur-sayuran klon. Sayur-sayuran klon. Jadi dia kata dekat sini, adakah pihak kerajaan Malaysia berharap menghentikan import sayur-sayuran dari negara China, juga mengamalkan sayur-sayuran tempatan, dan negara kita juga pengeluar dan pembekal sayur-sayuran, jadi tak perlu sebenarnya nak mengimport daripada negara luar. Ada dua persoalan di sini. Yang pertama tadi berkaitan dengan sayur klon, adakah benar terjadi, dan juga kenapa kita harus mengimport sayur dari China sedangkan negara kita juga pengeluar sayur. Okey, kejap lagi Datuk fikir-fikirkan, kejap lagi kita akan tanya balik kepada Datuk. Dan untuk sekarang ini Syaril, jom kita berehat seketika, kita makan buah dulu. Boleh? Pisang. Ya, kembali lagi dalam Suara Kita Hak Kita. Pada malam ini kita nak membincangkan berkenaan dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan tentang penggradannya. Sebelum kita berehat seketika tadi, pepijat Syami Syamito ada menanyakan soalan kepada Datuk Muhammad Ishak, KP Pharma kita, berkaitan dengan sayur-sayuran yang diklon dan juga kenapa kita perlu menghantar ataupun mengimport sebenarnya sayur dari China datang ke Malaysia. Ada ke tu klon kat sini? Dia barangkali dia merujuk kepada sekarang ni isu sayur plastik lah, kobis plastik sebagainya lah. Tapi kita sebenarnya buat akta pelabelan, kita memang letakkan kaedahnya meletakkan dari mana punca keluaran itu datang, siap dengan nama-nama petani. Macam kita hantar ke Singapura, biasanya pihak ke Singapura, AVA, saya panggil AVA, apabila mereka membuat semakan melihat sayur tu mempunyai kadar racun yang tinggi, ataupun menggunakan pelabelan yang tak betul, biasanya mereka akan menghubungi kita dan memaklumkan ini consignment ini, penghantaran ini ada masalah. So kita pun maklumlah kepada penghantar berkenaan, petani berkenaan tentang apa masalah-masalah yang timbul. Mereka punya sistem untuk menyemak ataupun checking dia punya kandungan sisa racun yang tinggi dan sebagainya dibenarkan. Jadi ini biasanya satu peraturan yang baguslah untuk kita bagi tahu, terbuat traceability, kita mengesan balik dari mana punca datangnya barang berkenaan. Jadi dari segi, kalau apatah lagi kalau kata produk-produk makanan seperti sayur dan buah ni yang tak ikut betulnya sayur dan buah tu memang salah dari segi akta makanan. Itu salah. Tak boleh masuk sembarangan di sini. Okey. Yang kedua adalah dari segi keperluan untuk kita mengimport. Memang kita kena import. Sebab setengah-setengah sayur tak cukup untuk kita memenuhi permintaan tempatan kita lah. Saya ambil contoh macam kobis. Kalau ikut rekod kita makan kobis ni satu bulan, rakyat Malaysia makan lebih 10,000 tan. 10,000 tan. 10,000 tan. Maknanya lebih kurang 10 juta kilo lah. Makan kobis sebulan. Wah, kita boleh keluarkan antara 4,000 ke 5,000 tan. So, sudah pasti kita perlukan lagi 5,000 tan. Kita import. Kedua adalah, kita rasa pengguna ni pelbagai. Macam kobis nak ceritanya. Kobis kita ada kobis dari Beijing, kobis China, kobis Holland, kobis daripada Indonesia, kobis daripada India. Berbagai segmentasi pasaran tu memerlukan kobis-kobis yang berbeza-beza. Jadi ini yang kata keperluan kepada pengguna kita lah. Apatah lagi beberapa jenis sayur dan buah yang tak dapat kita keluar dengan begitu ekonomik. Seperti sebut tadi, cari minat cauliflower, brokoli sebagainya kan. Kita termasuk import daripada Australia. Celery daripada Australia. Begitu juga buah macam buah anggur, buah orange, buah apple. Kita tak banyak keluar di sini.
Jadi mana kita terpaksa perlukan daripada negara. Jadi mana itu memenuhi keperluan pengguna lah. Tapi walaupun kita sekarang ni nak menggalakkan kita rakyat Malaysia ni lebihkan makan sayur dan buah-buahan tempatan. Kenapa? Kerana buah kita lebih segar. Kita dekat dengan punca-punca pengeluaran kita. Makan yang segar-segar, Mr. Thailand mesti maklum lah. Good for health lah. Baik untuk kesihatan. Itulah kalau Cik Thailand, daripada kecil lagi kita Kementerian Kesihatan memang makan sayur, makan buah sebab ia memang memberi kesan. Apa antara mungkin ialah perkara-perkara yang ditekankan oleh Kementerian Kesihatan bila kita nak berhubung mengenai buah dan juga sayur ni? Apa yang menjadi penekanan utama pihak kementerian? Selain daripada penyimpanan tadi, salah satu perkara yang perlu dititikberatkan sini adalah cara kita masak sayur-sayuran tersebut. Contohnya kita perlu tutup kuali atau periuk semasa masak sayur dan mengelakkan memasak terlalu lama untuk mengurangkan kehilangan zat makanan masakan tersebut. Dan kalau boleh masak bahagian sayur yang keras terlebih dahulu pada suhu yang sederhana bagi mengekalkan zat makanan serta mengekalkan kualiti serta seperti tekstur dan warna agar tidak terlalu masak lah. Sebab tu biasa sayur ni last sekali kita masuk kan. Dan selain daripada itu sayur dan ulam juga perlu dicelur kalau dia makan mentah ke. Perlu dicelur dalam air yang didih bagi percepatkan proses masakan. Dan seterusnya boleh dimakan teruslah. Ini ulam lah contohnya kalau kita nak membasmi kuman dan sebagainya. Kalau buah ada orang kata makan dengan kulit tu lagi bagus, ataupun ada orang kan dia suka kopek dia punya kulit, buang kulit, makan isi je buah. Elok ke makan kulit? Itu bergantung. Bergantung Kadang-kadang kalau durian buanglah. Kadang-kadang kulit ni boleh mengandungi contohnya bahan racun perosak. Mungkin kandungan dia lebih tinggi pada kulit daripada dalam buah, isi buah. Jadi yang penting ialah kita mencuci buah dengan sempurna sebelum kita makan. Kalau buang kulit tu pun boleh juga lah. Tapi yang paling penting ialah kita cuci buah-buahan dengan sempurna lah. Contohnya kalau buah jambu kita nak jambatu kita nak buang kulit banyak membazir. Betul membazir kan kadang-kadang. Yang tak reti nak buang kulit tebal sekali sisi dia buang. Aduh. Baik, kita ada pemanggil Encik Fuad di talian. Lama dah tunggu. Hello, Assalamualaikum Encik Fuad. Waalaikumsalam. Ya, Encik Fuad dari mana? Saya pergi Muar. Saya nak tanya dengan Datuk siap ni. Silakan Encik Fuad secara ringkas. Okey. Datuk, saya nampak Fama ni banyak undang-undang dan peraturan yang dikenakan berkenaan tanaman sayur dan buah. Yang kita lihat sekarang ni, saya dengar juga ada salam juga. Maknanya peraturan-peraturan tu ada digunakan di pengeluar lah. Jadi sekarang ni, saya tengok mana buah-buah yang ekspor, semua bagus. Jadi orang luar yang makan bagus. Orang tempatan makan buah lebih-lebihan. Yang kita lihat sekarang ni, kadang-kadang yang tak lulus salam pun, kita yang makan. Di mana buah-buah dan sayur tu banyak kandungan racun. Kadang-kadang kita tengok yang kita pergi kat supermarket pun cukup. Kita tengok pada lada, nampak dia putih dia. Pada sayur sawi dia, kita nampak putih dia. Jadi, tak semua pengguna yang boleh faham apa yang ada dalam kandungan sayur. Sekarang ni ada Kementerian Kesihatan. Kita nampak adakah benda ni penekanan ataupun pengajaran dilakukan kepada pengguna-pengguna untuk makanan sayur dan buah ni. Minta Datuk jelaskan benda ni. Okey, baik. Terima kasih. Dua soalan terus bagi kepada Datuk dan juga Encik Thailand tadi. Datuk dulu, ialah betul lah apa yang dikongsikan, mungkin itu antara perkara-perkara yang dirasai pengguna. Tak nampak sangat buah-buahan yang betul-betul yang kita tengok premium ada banyak di pasaran yang kebanyakannya di peringkat sederhana. Tadi Cik daripada Muar tadi sebut SALM maksudnya adalah skim akreditasi ladang Malaysia. Ataupun kami direkah dia panggil Good Agriculture Practice, amalan pertanian baik. Jadi ini adalah satu sistem nak mengeluarkan buah-buahan atau sayuran yang berkualiti tinggi. Jadi memang kalau kata kita percaya, kalau kita ekspor ni sudah semestinya kita nak the best quality lah, kualiti terbaik. Itu ekspor.
Kenapa kita nak best quality? Sebabnya ialah dari segi kos pengantaran pun tinggi. Dan kita tak nak kalau pergi ke sana dan di negara luar sana pun dia mempunyai sistem dia yang tentu. Macam kalau kita nak ekspor ke Eropah, dia ada satu sistem dia panggil Eurogap. Eurogap ni adalah maksudnya adalah kesatuan peruncit-peruncit daripada Eropah yang ada standard dia panggil good agriculture practice. Dia kena penuhi itu, sebab nilai ataupun harga yang dapat di pasaran luar negara itulah. Berkaitan dengan benda-benda yang tak elok kata dilambatkan dalam pasaran, sebenarnya kita pun ada banyak peraturan-peraturan, akta-akta macam contoh pihak Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan sendiri pun selalu membuat semakan. Macam kita bersama dengan pihak bahagian kesihatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Mereka selalunya mengambil contoh-contoh sampel melihat kandungan sisa racun tadi sebut tu sisa racun yang dibenarkan. Dipanggil MRL lah. MRL maksudnya minimum residual level. Paras residu ni mana benda-benda yang tak elok tu minimum dibenarkan. Itu dia ada kaedah pengkosaan dan pemantauan. Dan biasanya diberhentikan stok berkenaan. Jadi memanglah kita pun macam tadi sebut, kita pun akan mengadakan lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti secara strategi lautan biru ni, nak bagi tahu kepada pengguna-pengguna kaedah-kaedah memilih sayur yang baik. Jadi ini satu kaedah yang kita percaya pengguna akan lebih berilmu, berpengetahuan untuk mereka memilih grade yang betul, jenis yang betul, label yang betul. Tadi Cik Fong ada sentuh mengenai kalau sayuran ni mungkin di lapisan luarnya juga ada racun zat-zat. Bagaimana pemantauan pihak kesihatan? Sebenarnya dari segi kandungan racun residu, bukan racun sendiri, residu racun perosak dalam sayuran dan buah-buahan, Kementerian secara berterusan menjalankan pemantauan Kementerian Kesihatan menjalankan pemantauan terhadap kandungan racun perosak dalam sayuran dan buah-buahan. Dan contohnya daripada tahun 2014 hingga tahun 2016, itu tempoh 3 tahun, Kementerian Kesihatan telah mengambil lebih kurang 1,300 sampel sayuran dan pelanggaran maksudnya yang melebihi paras yang dinyatakan dalam akta makanan hanya kurang daripada 1%. Jadi pada amnya sayuran yang di dalam pasaran adalah selamat. Pelanggarannya amat rendah. Juga buah-buahan pun untuk 3 tahun berkenaan, iaitu daripada 2014 hingga 2016, Kementerian Kesihatan telah mengambil lebih kurang 1,000 sampel dan pelanggaran pun kurang daripada 1%. Jadi maksudnya kurang 1%, tak banyak lah. Tak banyak. Jadi sayuran dan buah-buahan di pasaran adalah selamat dari segi mematuhi paras racun perosak yang ditetapkan di bawah akta makanan. Baik. Okey, Fazli nak tengok kat Facebook tapi saya nak bawa Datuk ke sana boleh? Okey, boleh. Jom. Datuk kita ke sana sekejap. Fazli baca kat Facebook dulu. Okey, boleh. Okey, sementara Syaril bawa Datuk tengok buah-buahan sayuran, kita tengok Facebook. Okey, ini pandangan daripada Nur Iza Damia. Okey, dia tulis dekat sini, pandangannya pada pendapat saya kerajaan dan juga pihak berwajib haruslah bertegas mengenai hak rakyat ataupun pengguna untuk mendapatkan bahan mentah untuk mengelakkan perkara yang memberikan kesan terhadap rakyat ataupun pengguna. Tiada guna kerajaan menjalankan kempen kesedaran kesihatan mengenai kurangkan garam atau gula, kempen berhenti merokok tetapi input untuk menghasilkan makanan di tahap minimum dan juga memberikan kesan yang panjang pada kesihatan rakyat dan juga ataupun pengguna. Contohilah negara-negara maju seperti negara jiran kita Singapura, Jepun, Jerman yang mengutamakan kesihatan dan juga tidak berkompromi dengan grade terbaik untuk rakyat dan juga pengguna negara mereka. Ada satu soalan di sini diajukan kepada tetamu kita, apakah peranan kerajaan, agensi kerajaan dan juga syarikat konsensi atau pihak pemain industri yang diberikan tanggungjawab dalam usaha mendidik rakyat mengenai tanggungjawab sebagai pengguna dan hak mereka untuk mendapatkan barangan termasuk sayuran dan juga buah-buahan. Okey, baik. Fazli duduk. Yep. Saya duduk pula. Tengok buah lu. Ada pemanggil pula kejap tu. Allah mahu nak cerita ni. Hello. Hello. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam. Siapa di talian?
Saya Puan Zainab. Puan Nadia Zainab Zainab. daripada Johor Bahru. Okey, silakan Puan Zainab. Saya nak tinggal dengan pegawai yang daripada Kementerian Kesihatan tu. Okey, silakan. Halo, selamat malam. Halo. Ya, kita dengar. Silakan, Okey. boleh tanya terus. Saya nak tanya pasal kita beli sayur kan, sayur ke buah-buahan. Kita yang tahu dia ada macam di apa nak elakkan daripada kumbang ke apa, dia ada pecekan racun sikit kan. Jadi kalau kita nak masak sayur, kita basuh dengan garam atau cuka, adakah dibenarkan macam mana? Itu saja saran saya. Adakah bagus atau tak bagus? Okey, Cik Thailand faham masalah? Okey, baik. Terima kasih Puan Zainab. Terima kasih. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Membasuh garam tu biasanya dikatakan boleh menghilangkan kandungan racun prostat dan sebagainya. Tapi dari segi saintifiknya belum ada bukti nyatakan benda tu. Tapi dari apa yang diperkatakan oleh ramai, memang benda tu elok dilakukan lah. Tapi seperti saya nyatakan tadi, tidak ada bukti saintifik lah. Basuh sayur ataupun dengan air garam. Okey. Baik, terima kasih Cik Thailand. Okey, Datuk, jom kita nak cerita mengenai apa ni, Datuk? Ya. Ini antara yang saya cakap awal tadi lah kan? Syarif, kita dengar Syarif. Jom. Dia nak juga tengok buah tu. Mr. Thailand tak nak tengok? Ya. Dia macam contoh ni, saya ambil macam cili. Okey. Cili kita dalam pasaran ni ada berbagai jenis cili. Dia panggil cili kulai minyak tempatan, cili kemerahalan, cili yang kita import sama ada daripada China, daripada Vietnam dan sebagainya. Jadi penting kepada pemain industri atau pemain ni melebihkan betul apa jenis cilinya. Jadi pengguna dapat merasai perbezaan antara cili yang tempatan dengan cili yang diimport. Dan biasanya rakyat kita ni memang lebih berminat kepada cili tempatan. Dan mereka di tempat itu kita kata pelabelan itu penting. Kedua adalah macam kita tengok tentang macam denas ni pun. Denas dalam pasaran berbagai jenis. Banyak jenis. Macam denas ni denas apa yang kita katakan. Ini denas adalah denas Josa Pine. Josa Pine. Josa ni adalah katukan antara denas Johor dan denas Sarawak. Digabungkan Josa. Johor Sarawak. Campur kacukkan jadi Josa Pine. Pineapple. Josa Pine. Kalau Johor dan Kelantan, Joker Pine. Apa? Johor Kelantan, Joker Pine. Josa Kemudian, Pine. Tapi yang ni memang yang grade yang terbaik lah. Macam-macam jenis denas. Kalau ini yang lebih baik lah. Kita tengok dari segi saiz dan sebagainya. Dari bentuk kecacatan dia ada yang lebih baik lah. Ni saya pegang kotak belimbing ni sebab dekat sini ini yang diimport ke apa ni? Ini adalah untuk kita ekspor. Ini import pula. Dia ekspor keluar. Dia ada tulis lah dekat premium ke apa kalau kita tengok kan. Itu peraturan yang wajib. Mana kita letakkan sama ada yang kita import atau kita ekspor, mesti kita letakkan. Satu adalah grade apa, kemudian apa kandungan dia, apa bilangan kandungan dia, kemudian apa dia punya jenis apalah. Jadi ini penting untuk ini peraturan sebenarnya. Jadi kita pegawai kita pun membuat semakan di pintu-pintu masuk, kemudian di pasar-pasar borong, di pasar-pasar raya supaya apa yang tercatat itu betul sepertinya apa yang dikeluarkan dari situ. Jadi inilah satu kaedah yang sebut sangat bermanfaat kepada pengguna. Yang premium ni semestinya packaging macam ni ke? Tidak, maksudnya begini. Packaging ni ada berbagai bentuk lah. Ada kategori yang untuk pemborongan mungkin menggunakan bako plastik yang 50 kilo. Kemudian dulu kita ingat petani-petani ni dia membungkus dalam bako dalam bangku buluh. Jadi kita dapati kesan bako buluh ada juga keburukan dia juga. Dari segi mungkin terlalu banyak berat pada kandungan sayur dan buah itu merosakkan dia punya kadar kerosakan lepas tu tinggi. Jadi kita perkenalkan apa bentuk-bentuk pembungkusan plastik yang lebih kotak plastik ni yang apa beratnya tak begitu berat merosakkan hasil berkenaan. Itu je kalau ekspor ni kita ada kotak-kotak, kalau ekspor premium begini, kalau ekspor betik begini, kalau ekspor berbagai bentuk packaging Sebab di sana kena ingat di sini dia ada sistem macam tadi labeling, kemudian barcode dan sebagainya. Jadi senang kepada pihak-pihak peruncit di sana untuk menjadikan benda ni. Satu lagi secara ringkas, dari sudut perbezaan premium 1-2 ni, harganya jauh beza tak tu sepatutnya? Dia dalam sekitar antara 30% lah. Antara satu grade ke satu grade? Ya, 30% bergantung pada jenis-jenis hasil berkenaan. 30% ke 50% lah. Tapi satu lagi yang saya nak beri penekanan, apabila kita telah tetapkan grade ni,
grade tu tak boleh kita ubah-ubah. Macam Tianggo nak ubah tak boleh. Maknanya kepada ini adil untuk petani. Contohnya saya ambil macam kata grade tembikai ni, yang grade premium. Pada setiap masa dan ketika, sama ada kualitas sikit atau banyak, grade premium adalah 5 kilo ke atas. Okay, berat. Berat. Dia tak nak nanti apabila masa buah tu banyak, dia jadikan ini 8 kilo ke atas grade premium. Tidak adil pada petani. Pada setiap masa, grade itulah grade dia. Dia ciri grade dia. Jadi ini adil lah. Adil maksud. Jadi soal harga tu bergantung pada penawaran dan permintaan. Banyak penawaran, murah harganya. Itu maksudnya. Jadi mana... Kalau misalnya kata tak jauh beza sangat, baik ambil premiumnya kan. Okay. Pilih lah. Jadi balik dia pada nilai wang kita lah. Kita makan benda-benda yang... Dan sekarang nampak sekarang ni, dari segi di pasaran pun kesedaran kepada memilih grade yang baik telah meningkat. Jadi bukan takat saja buah yang tempatan, buah-buah import pun yang masuk ke negara kita pun, bila saya buat tinjauan, kita dapati memang pengguna-pengguna ni memilih buah-buah ataupun sayur yang berkualiti tinggi. Itu dia satu trend yang baik. Okey, baik. Kita nak redakan keadaan sekejap. Nak makan pisang ke ni ke. Kita nak tengok hemat dan jimat dulu sebelum kita buat rumusan. Memang kenalah dengan tajuk kita pada malam ini. Kita nak bercerita berkenaan dengan sayur kan. Hemat dan jimat kali ini bagi mereka yang mungkin tidak mempunyai ruang untuk menanam sayur-sayuran. Berkemungkinan mereka duduk di rumah flat, apartmen dan sebagainya. Ini package untuk mereka. Okey, kita saksikan hemat dan jimat. Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda semua penonton setia Suara Kita Hak Kita. Dan untuk segmen Hemat dan Jimat pada kali ini nak memfokuskan kepada anda semua yang sukakan pertanian, suka bercucuk tanam. Dan kalau anda tengok di belakang saya sekarang ni memang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, ada tanaman-tanaman. Tapi untuk hari ini special, kalau ada di antara anda yang berminat untuk membuat tanam-tanaman tetapi anda tak mempunyai keluasan yang cukup. Contohnya anda duduk di kawasan apartmen ke, pasar puri ke kan. Jadi macam mana nak cucuk tanam kan? Kalau kawasan dekat bawah ni senanglah untuk kita cucuk tanam kan. Bersama dengan kita sekarang Izham kan. Apa khabar Izham? Alhamdulillah baik. Jadi Izham ni memang pakar lah dalam tanaman-tanaman ni. Dan tadi soalan saya, mungkin ada di antara mereka yang nak bercucuk tanam tapi tak ada kawasan yang luas. Jadi bagaimana caranya? Ada solusi tak? Untuk sesiapa yang baru nak berkebun atau tak ada kawasan yang luas, saya akan cadangkan bercucuk tanam di dalam pasu. Kita boleh gunakan apa-apa bekas untuk bercucuk tanam asalkan tanah yang bagus, pasu yang sesuai dan juga biji benih sesuai lah. Itu permulaan. Okey, kalau tengok dari segi tanaman-tanaman tu, tanaman yang macam mana? Sebab kita tahu kalau buah-buahan tu memang letaklah kan dekat apartmen kan. Ada ke buah-buahan yang boleh tanam tu kawasan yang terhad tu? Setakat ni kalau kita tengok di Indonesia ada dilakukan. Buah apa? Contohnya buah jambu, buah tembikai, buah rambutan ada ditanam dalam pasu. Mereka namakan teknik tabur lampot, tanam buah dalam pot. Kalau di Malaysia saya masih kurang lihat lagi kali ni lah. Okey, kalau untuk tanam sayur, saya akan cadangkan kalau baru memula, kita tanam kangkung, sawi dengan bayam. Itu antara tanaman yang paling senang tanam. Kemudian kita tanam makanan yang kita selalu makan lah. Serai, pandan, kari, daun limau purut masih boleh ditanam dalam pasu. Okey, macam itulah serba sedikit kan. Jadi agak senanglah sekiranya kita yang suka masak-masak, tapi kalau nak pergi beli cili ke, nak beli serai ke susah, kita cucuk tanam kat rumah jelah kan, dekat dalam pasu kan tu. Ya, dalam pasu je. Yang penting siram selalulah. Okey, boleh tak awak ceritakan dekat saya penyediaan pertama? Sekiranya awak ambil contoh satu tanaman, lepas tu daripada proses awal sampai akhir. Baik, kali ini hari ini saya akan ajar pula cara untuk kita menanam dengan menggunakan bekas. Okey, bahan pertama yang kita akan gunakan adalah botol mineral kosong. Kita boleh guna semula apa-apa saja botol. Dan kali ini saya guna 1.5 liter. Lagi besar lagi bagus sebab kita dapat tanam pokok lagi banyaklah. Skop ini kita penting untuk kita cucuk tanah, kita ambil tanah. Pokok tanah campur ni kita boleh beli di nursery. Kemudian kita perlukan pisau untuk potong dan juga biji benih lah. Kali ini saya guna biji benih kacang panjang. Dan juga kita perlukan baja. Langkah pertama, kita ambil botol ni, kita potong dulu. Bontot dia kita akan potong dengan pisau.
membentuk potong segitiga, akan nampak untuk ni lubang ni untuk pengairan. Saya guna pisau bentuk segitiga, potong dalam 3 hingga 4 lubang. Kita masukkan tanah terus. Masukkan tanah campur sampai penuh. Kita masukkan biji pula. Untuk ni saya akan guna hanya 2 biji untuk satu bekas. Untuk menentukan kedalaman berapa banyak, berapa dalam untuk kita masuk dalam bekas ini, kita ukur saiz lubang 3 kali saiz biji benih. Maksudnya 1, 2, 3. Jadi secara kasarnya dalam ni lah. Kemudian kita akan cocok, ukur banyak dalam tu. Kemudian kita masukkan biji benih. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu cetek. Kemudian kita kambus. Kita masukkan sedikit baja. Selepas tu kita siram. Siram pelan-pelan. Sampai, jangan terlalu banyak, siram sikit-sikit pelan-pelan. Sampai air mengalir keluar di bawah bontot bekas ini. Siram 2 kali sehari. Dan kemudian letak di tempat yang ada cahaya matahari lah. Itu je. Sedia maklum bahawa sekarang ni kita lihat cuaca di Malaysia ni dengan cuaca yang panas macam ni, fenomena El Nino ni mungkin sedikit sebanyak mengganggu proses pertumbuhan tanaman dekat sini. Jadi adakah ia menjadi apa kata orang tu salah satu daripada benda yang tak elok lah untuk tanaman? Kalau kita tanam dalam pasu, kalau biasa kita siram 2 kali sehari, kita siram lebih saja. Itu untuk menangani masalah panas ni lah. So macam kita tahu El Nino ni akan sampai bulan 6. Jadi mungkin memang jadi masalah kalau kita yang baru kerja pukul 6 dah bertolak, pukul 8 malam baru sampai rumah. Jadi tapi boleh atasi dengan kita letakkan surat khabar atas pokok kita tu, kita siram. So untuk elakkan berlaku penguapan yang cepat lah. Lagi kita boleh gunakan botol. Kita isi botol, kita tebuk muncung dia, kita letak sebagai tempat siraman automatik. Itu juga salah satu contoh lah yang betul digunakan. Okey, jadi kepada anda semua, tak ada sebab untuk anda yang ingin berkebun sekiranya anda mempunyai kawasan yang terhad dan juga kecil. Yang terakhir sekali mungkin Izham, kalau ada di antara mereka di luar sana tu yang nak dapatkan khidmat nasihat daripada Izham, bagaimanakah caranya? Boleh melawati website saya www.kebunbanda.com, pergi ke Facebook page saya Kebun Banda, dan juga support group kami Kebun Banda Jom Tanam Sendiri. Okey, alright. Dan diharapkan anda semua dah pun mendapat banyak informasi berkaitan dengan tanaman untuk kali ini. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Wow, terima kasih adik-adik kita tadi hebat dari UPM. Tengok baju dia dalam hati ada kebun. Dalam hati ada kebun. Dalam hati ada taman kan? Dalam hati ada kebun. Okey, baik. Kita ada 4 minit lagi nak buat rumusan. Tuan sendiri kalau boleh kongsikan nasihatlah daripada pihak Kementerian Kesihatan sendiri mengenai buahan dan sayuran ni. Saya ingin menekankan bahawa Kementerian Kesihatan melalui bahagian keselamatan kualiti makanan sentiasa memantau dan menguatkuasakan peraturan-peraturan berkaitan dengan residu racun perosak dalam buah-buahan dan sayuran. Jadi dari hasil pemantauan dan penguasaan ini menunjukkan bahawa pada amnya sayuran dan buah-buahan di pasaran tempatan adalah selamat untuk dimakan. Jadi orang ramai digalakkan seperti yang selalu disebut-sebut, digalakkan untuk makan sayur dan buah-buahan dengan banyak untuk menjaga kesihatan mereka. Baik, alhamdulillah. Cik Thailand sendiri banyak buah apa biasa suka makan? Saya jambu batu. Jambu batu boleh buka. Jambu batu Okey, Datuk sendiri, jom. Orang ramai yang mungkin nak melihat grade dan juga jenis-jenis buah yang ada di pasaran. Ada laman sesawang Farma memang boleh hubungi di website Farma untuk mengetahui apakah kriteria atau betul-betul grade yang kita masukkan. Macam di Farma pun kita ada macam ni, ada leaflet kita ni yang menunjukkan macam ni kobis Kita tengok berbagai-bagai bentuk kobis. Ini semua dekat website dia boleh tengok Ada, boleh tengok sini
Jadi kita pun memang nak menggerakkan lagi kesedaran aktiviti untuk menyedarkan lagi tentang pengetahuan tentang grade. Supaya akhirnya kita kata petani dapat menggrade dengan sempurna. Kemudian dibungkus dengan selamat dan dilabel dengan betul. Ini harapan kita akhirnya semua orang dapat manfaat. Betul. Jadi inilah, boleh hubungi di website Farma untuk melihat apa bentuk-bentuk buah. Malahan kan kita di gerai-gerai buah-buahan mungkin kita letakkan poster-poster. Kadang-kadang orang confuse musangking macam mana, tag 24 macam mana sebagainya. Kita letak kat situ. Jadi pengguna dapat tahu ini bentuk musangking. Durian nak tanya alang-alang kan. Memang tak ada durian lagi. Dia tak ada musim Dia ada dua musim kecil, musim besar. Musim besar ni bulan Julai hingga bulan September. Sekarang ni ada musim kecil lah. Musim kecil lah. Tapi pada setiap masa ada, kecil dengan banyak saja. Tapi musim kecil tu mahal lah sikit tak? Musim kecil sekarang musangking RM65. RM65 kilo Ya. Nasib baik aku tak makan durian. Ni saja ambil pisang. Ini grade 1. Ini premium Ini yang itu premium. Premium besar lah. Premium besar. Wow, Fazli yang ni punya grade besar. grade 1. Ini grade 1 lah. Rasa dia Fazli? Jom rasa. Okey. Lah, kesian orang Kelantan kan. Tak makan pisang grade premium nak makan. Dia bentukkan gitu. Okey. Jadi bagus untuk kita lebihkan makan buah-buahan tempatan. Dia kata kat kampung dia kurang dapat kan. Nak makanlah, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, segarnya. Ya, premium ni. Ini grade 1, ini premium. Oh, ni grade 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau buat sekodok ni Fazli. Allah. Ada beza tak? Yang premium manis sikit. Dia punya rasa dia. Tapi yang ni pun dah manis dah. Tak, saya tengok ni. Yalah, saya besar. Rasa sama lebih kurang. Datuk Ahmad Izzat, terima kasih banyak sudi bersama kami hari ini. Cik Dalil, terima kasih banyak. InsyaAllah anda semua para pengguna, yang penting semuanya terletak di tangan anda. Kalau anda ke pasar, tak ada label, tak ada grade, anda sendirilah kena tanya yang mana satu grade yang terbaik supaya kita beli yang terbaik. Dan ingat pesan Mr. Thailand kata tadi, kalau nak masak sayur, jangan masak terlalu lama kerana dia punya khasiat dia akan hilang. Masak ikut-ikut dah kan. Okey, Syarif. Baik, insyaAllah dalam masa kita cuba nak bawakan tajuk mengenai pertanian. Tadi kita dah tunjuk sikit, Datuk kata insyaAllah kita bawakan tersedak pisang. Tercekik pisang. Kita bawakan mungkin tajuk lain nanti yang kita boleh cerita macam mana nak bantu orang bandar menanam. InsyaAllah nantilah. Baik, saya Syarif Salahuddin. Saya Fazli Fuad. Suara kita. Suara kita. Bye. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum.